Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, koleksi hadis-hadis hukum jilid 1 oleh Ustaz Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Kiai Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Koleksi hadis-hadis hukum 1. Kita dalam bab ke-8, bab besar dia. Dalam bab hukum-hukum wuduk, kita dah bincang beberapa masalah dan kita masuk ke masalah yang ke-117. Masalah 117 meminta tolong dalam berwuduk, minta tolong orang lain untuk berwuduk dah. Hadis ke-231, an Urwah bin al-Mughirah radhiyallahu anhu qala kana al-Mughirah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa annahu dhahaba li hajatin lahu wa anna al-Mughirah ja'ala yasubbu al-ma'a 'alayhi bahwa yatawaddau fa ghasala wajhahu wa yadayhi wa masaha bi ra'sihi wa masaha 'ala al-khuffain, riwayat Bukhari Muslim. Hadis ke-231 dari Urwah ibn al-Mughirah. Dari Urwah ibn al-Mughirah, ia berkata, Al-Mughirah dalam suatu, ni anak Urwah ni, Al-Mughirah tu ayah dia. Mughirah dalam suatu perjalanan menyertai Rasul, ayah dia dah. Maka pada suatu ketika Rasul pergi buang air. Sesudah itu Al-Mughirah menuangkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Maka Rasulullah SAW membasuh mukanya, dua tangannya dan menyapu kepalanya dan dua sepatunya. Hadis Bukhari dan Muslim. Poin dia, perbahasan pertama, hadis ke-231 tersebut menyatakan bahawa kita dibolehkan meminta pertolongan dari orang lain untuk menuangkan air di atas anggota-anggota wuduk kita, dan kita sendirilah yang menggosokkan anggota kita itu. Jadi orang lain je tuang, kita gosoklah. Bukan orang lain gosok, kita gosok dah. Cuma orang lain je tuang air dah. Hadis ni. Perbahasan kedua, para ulama ada yang memakruhkan wuduk menyuruh orang lain menolong kita menuangkan air dalam berwuduk. Dan ada pula yang tidak memakruhkannya. Para fuqaha bersih faham juga tentang menyuruh orang mewudukkan kita. Ada membolehkannya dan ada tidak kata tak boleh. Jadi orang kata lu gosok ni tubuh kita, boleh tak boleh lah. Ada perbahasan pula. Tu air pun ada bahan. Okey, perbahasan ketiga, tentang kebolehan kita menyuruh orang lain menuangkan air, nyata dan terang ditunjukkan oleh hadis ini. Hadis Bukhari Muslim pula dah. Jadi kuatlah. Tak ada masalah, tolong tuang dah. Ulama-ulama Syafi'iyah membolehkan berwuduk jadi tuankan airnya oleh orang lain. Orang yang tolong tuang, kita ambil semuanya boleh. Ikut mazhab Syafi'i dah. Tentang menyuruh orang lain mewudukkan kita, maka ulama-ulama Syafi'iyah membolehkannya. Bukan sekadar tuai air dah. Tolong ambil wuduk kepada kita pun boleh dah. Menurut pernyataan kami, pendapat Daud dalam soal ini tidak mensahkan kecuali terpaksa, itulah yang terkuat. Jadi, tolong wuduk orang, tolong gosok ni. Kalau sakit terpaksa baru boleh. Kalau tidak kak, tak boleh lah. Tak sah lah. Dalam para ulama yang mensahkannya perlu menunjukkan dalilnya. Dia kata gitulah. Bagi kita, boleh lah. Dalih tak boleh kena ada. Masalah cuma pasal kita pasal gitu dah. Walaupun An-Nawawi menolaknya. An-Nawawi tolaklah kata tak boleh ni lah. Para ulama yang mensahkannya perlu menunjukkan dalil lah. Dia kata gitu. Daripada itu, ijma' menegaskan bahawa orang yang jatuh ke dalam air atau berdiri di bawah pancuran air lalu berniat berwuduk atau mandi, sah wuduknya dan sah mandinya. Raja Al-Muntaqa jilid 1 muka 15, Naul Atar jilid 1 muka 120, Al-Mughni jilid 1 muka 122, Al-Majmu' jilid 1 muka 338. Bolehlah secara umum kita kata boleh. Okey, cumanya kalau sakit lah, jangan sombong pula kalau ataupun mangguk. Takabur kau kata siapa kau orang sombong nak tak terpaksa. Kalau tak sejajar terpaksa kau payah kau bolehlah dah. Okay, masalah ke-118, menyapu sepatu, menyapu kata kasut ni yang menutupi mata kaki sebagai ganti membasuh kaki. Hadis ke-232, an Hammam radhiyallahu anhu qala bala jarirun summa tawadda'a wa masaha 'ala khuffaihi. Faqilahu taf'alu hakadha faqala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha 'ala khuffaihi, riwayat Bukhari Muslim. Hadis ke-232 dari Hammam berkata, pada suatu hari Jarir kencing, sedang itu beliau pun berwuduk. Maka beliau menyapu kedua sepatunya, dua kasut dia tak pecah kasut, pakai sapu atas kasut dia dah.
Kerana itu seorang yang menyaksikan perkara itu berkata, anda mengerjakan sebegini? Dia tanyalah. Jari menjawab, ya, saya lihat Rasulullah SAW kencing, kemudian berwuduk dan menyapu atas kasutnya yang menutupi kedua mata kakinya. Khuf tu biasa tutup mata kaki lah. Ikut budaya Arab dulu. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Okey, poin pertama dah. Hadis ke-232 ini dibenarkan oleh semua ahli hadis. Kuatlah. Kerana jari masuk Islam sudah turunnya ayat Al-Ma'idah yang menerangkan kaifiat wuduk dan tayamum. Maksudnya akhir-akhir lah. Hadis ni menyatakan bahawa kita boleh menyapu atas kasut, atas sepatu ni sahaja sebagai ganti membasuh kaki bila kaki tertutup. Kalau terbuka, nak bucak lah. Kalau tertutup, baru boleh sapu. Poin kedua dah. Kata Ibn Munzir, berkatalah Ibn Barak tentang hal menyapu sepatu tidak ada perselisihan antara para sahabat. Sahabat siapa atas kasut ni tak ada khilaf. Boleh berlaku dah. Ibn Munzir berkata pula para ulama berselisih pendapat tentang manakah yang utama. Sepatu, kasut ni dibuka untuk membasuh kaki ataupun cukup disapu saja. Tetapi tidak perlu dibuka dah. Saya berpendapat, Ibn Munzir ni kata nak, saya berpendapat bahawa tidak ada seorang pun dari fuqaha salaf yang mengingkari hal ini selain dari Malik. Ada saya yang menetapkan kebolehan menyapu atas sepatu cukup banyak. Ya. Malik kata tak boleh nak. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, para mujtahidin bersepakat tentang kebolehan menyapu sepatu sebelah atas. Bukan bawah tepi tapak atas. Baik sewaktu dalam perjalanan maupun sewaktu tidak berpergian. Duk kapung. Baik kerana ada keperluan, terdesak keperluan maupun tidak mendesak, tidak ada keperluan apa boleh juga sapu. Belahan boleh juga bagi kaum wanita yang senantiasa berada di dalam rumahnya pun kalau dipakai sepatu kasut tu. Atas toko tebal, kuahat susah, sejuk dah. Boleh saja sapu dah. Telah diriwayatkan dari 70 sahabat bahawa mereka semua menyapu sepatu sebelah atas. Kerana itu pendapat Syiah dan kaum Khawarij yang tidak membolehkan kita menyapu sepatu sebelah atas tertolak sama sekali kerana banyak sekali hadis yang menetapkan kebolehannya. Okey, poin ketiga, perbahasan ketiga. Tentang kebolehan menyapu sepatu sebelah atas saja sebagai ganti membasuh kaki merupakan perbuatan yang biasa Nabi mengerjakannya. Kerana itu, saya merasa heran melihat sebahagian umat yang merasa tidak cukup wuduknya kalau hanya menyapu atas sepatu saja. Dimasukkan dengan sepatu kasut dalam hadis ini dan hadis Al-Mughirah di atas ialah sepatu yang menutup mata kaki. Siapa bukulali lah. Yang dalam bahasa Arab dinamakan khuf. Ini kasut, sepatu, stocking yang tebal yang dipakai di atas sepatu. Khuf ni macam pakai atas stocking ke apa lah. Sepatu tidak menutupi mata kaki dinamakan na'an. Tak tutup napak bukulali tu panggil na'al tu, selipar dah. Cara membersihkan najis lekat yang melekat pada sepatu, pada khuf tadi. Sebab tu dipakai berjalan telah terangkan dalam bab membersihkan najasah. Pada gosok tertanah gitu ya. Rujak Al-Muntaqad jilid 1 muka 106, Naul Autar jilid 1 muka 221 hingga 222, Al-Muntaqad jilid 1 muka 17, Al-Muhalla jilid 2 muka 81. Okey, habislah masalah ke-118. Sapu sepatu yang tutup mata kaki sebagai ganti basuh kaki boleh dah. Okey, menyapu kaus kaki pula. Masalah ke-109 menyapu kaus kaki, stocking ya, stocking kaki dan sepatu. Yang tak sampai menutup mata kaki boleh ke tidak Kalau lebih mata kaki tak apa, kurang tak lepas buku lali, tak lepas buku lali kakinya. Hadis ke-233 an Bilal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala al-muqaini wal khimari rawahu Ahmad wa Tabrani. Hadis ke-233 dari Bilal radhiyallahu anhu berkata saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu atas dua muknya dan khimarnya. Muqad dan khimarnya gapo dah hadis Ahmad dan Tabrani. Paling kita bincanglah. Di atas serba atas tudung gapo ni. Okey, hadis ke-234 Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'ala al-jawrabaini wan na'laini rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Jawra Hadis ke-234 dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan cara menyapu kedua sarung kakinya, stocking dia lah.
Dan sepatunya sebelah atas. Khuf dia lah, kasutnya. Atas yang tidak menutupi mata kaki. Jadi stoking tutup mata kaki, kasut dia tutup mata kaki macam kasut kita lelah ni. Tapi tak sapu juga, dua-dua sapu dah. Dah, stoking dan sepatu sebelah atas. Hadis Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Poin pertama, perbahasan pertama. Hadis ke-233 kata Ibnu Khuzaimah, hadis ini sahih. Hadis ke-234 kata Tirmizi, hadis ini sahih dah. Sapu atas kaki dah. Hadis tersebut menyatakan bahawa menyapu sepatu, menyapu kasut yang tidak tutup mata kaki dia boleh. Tutup dah. Dan sarung kaki, kaos kaki, stoking dah. Serta atas sorban, kopiah. Sebahagian sebelah atas dibolehkan. Kalau sebelum ni kita bicara dah, sapu kepala tu boleh. Tak kena dah. Tak kena tu lah, kena sapu sebahagian rambut kau tak, dengan sebahagian kopiah kau, serban kau boleh lah. Jadi sorban ke kopiah tutup kepala tu boleh sapu, rambut sebahagian, kepala sebahagian, kopiah sebahagian atau serban sebahagian. Perbahasan kedua, kata Abu Daud, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Al-Bara' bin Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahal bin Sa'ad, Amir bin Harith, Umar bin Khattab dan Ibn Abbas. Semuanya menyapu sarung kaki, stoking kaki pada bahagian sebelah atas. Jadi serupa lah. Jadi boleh sapu atas stoking lah, kuat ni tak. Kata Abu Daud, ramai dah. Sahabat-sahabat besar ni semuanya bukan khuf saja, stoking yang sapu dah. Sapu atas stoking. Kata sebagai ulama, tidak boleh kita menyapu sarung-sarung kaki, stoking-stoking sebelah atas terkecuali jika sarung kaki tebal. Ada setengah ulama dia nak syarat dia bubuh tebal baru boleh dah. Kata Syafi'i, Imam Syafi'i lah. Syafi'i kata apa dah? Kita boleh menyapu sarung kaki, stoking kaki bahagian sebelah atas kalau menyerupai sepatu macam kasut, nampak dah. Yang ni dapat dibawa berjalan jauh. Demikianlah menurut pengikut Syafi'i. Jadi kalau fungsi macam kasut, stoking tu macam kasut boleh. Mengikut Syafi'i. Kata At-Tirmizi, Syafi'i membolehkan kita menyapu bahagian atas stoking kaki, kaos-kaos kaki, stoking kaki kalau dia tebal. Walaupun tidak memakai sepatu pun boleh. Dia boleh sapu atas stoking sebenarnya dah. Tebal setengah mana tu. Kira tak nampak kulit tebal lah. Stoking kita tebal dah tu. Kata sebagai ulama, kita boleh menyapu bahagian atas sarung-sarung kaki, stoking tu walaupun tipis. Dan tidak dipakai sepatu pun boleh. Tak pakai kasut pun dah. Demikianlah pendapat Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Abdullah bin Mubarak, Sufyan, Atta, Al-Hasan Al-Basri, Sa'ad bin Musayyib dan Yusuf. Cuma pakai dalam keadaan ada ismaya lah. Perbahasan ketiga. Jika kita menjahit taklid buta dah, maka sungguh tidak ada perbezaan pun antara sepatu kasut tu dengan sarung kaki. Tak ada beza lah. Yang penting tutup mata kaki dah. Stoking ke kasut ke benda sama, serupa dah. Jadi kita tak perlulah nak pecah. Nabi telah menjelaskan bagaimana cara kita berbuat terhadap kaki-kaki dalam berwuduk. Maka menurut sunnah hendaklah kaki itu dibasuh kalau terbuka dan hendaklah disapu saja kalau tertutup. Gitulah. Baik sepatu itu, kasut itu menutupi mata kaki ataupun tidak tutup pun tak. Demikianlah bila memakai sarung kaki. Nabi tidak memberatkan kita supaya membuka sepatu. Tak payah buka-buka. Tak payah buka kasut, buka stoking, tak payah dah. Ni kalau kita ambil semaya dalam keadaan ada wuduk dia, tiba-tiba pakai kasut, pakai gitu dah. Terutama zaman dulu semaya atas tanah gitu dah. Lagilah tak perlu dah. Kita masalah sekarang ni masjid. Jadi takut tu pakai sapu atas stoking lah. Tak sapu atas kaki, tak atas kasut pun dah. Kebanyakan kitab-kitab fiqh telah membuat berbagai-bagai syarat-syarat yang menyusahkan lah dalam menyapu bahagian atas sepatu dan sarung kaki, menyusahkan. Macam batal puasa banyak main dah. Banyaknya perkara batal puasa, begitu ke banyaknya syarat-syarat nak sapu atas sepatu, atas sarung kaki. Padahal Nabi tak sebut pun dah. Padahal Nabi tidak menerangkan bahawa sepatu yang disapu itu mestilah begini dan mestilah sebegitu. Tak ada detail sangat lah. Dan antara demikian, janganlah kita memasukkan berbagai hukum-hukum yang memberatkan dalam persoalan agama. Bukan alim dah. Ni bukan sikit-sikit batal Fatihah. Sikit batal solat dah. Lepas tu, alim lah dia dah. Ada alim berasa alim dah.
Rujak Al-Muntaqa jilid 1 muka 3, Nailul Awtar jilid 1 muka 2 Hadrul Rasul muka surat 63. Okey, masalah ke-120, syarat kebolehan menyapu bahagian atas sepatu. Syarat tu boleh sapu atas kasut dah. Hadis kedua 35, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi masirin fa aghraqtu 'alaihi min al-adawati fa ghasala wajhahu wa ghasala dhira'ihi wa masaha bi ra'sihi thumma ahwaitu li anza'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa masaha 'alaihima rawahu Bukhari Muslim. Hadis kedua 35 dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam saya pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menuangkan air dari bejana, dari bekas lah. Beliau berwuduk. Jadi daripada bekas tu air, Nabi pun ambil wuduk lah. Beliau membasuh mukanya, membasuh kedua hastanya, tangannya lah, dan menyapu kepalanya. Kemudian saya pun menawarkan diri untuk membuka sepatunya. Nak buka sepatu, nak suruh Nabi basuh tak? Kemudian beliau Rasul berkata, janganlah dibuka. Biarkanlah saja ia. Saya memakainya dalam keadaan kaki saya suci. Setelah itu beliau menyapu bahagian atas sepatunya atau kasutnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Tak timbul maswah. Kena air kecil kau gapo kau tak. Kalau dah pakai kasut tu tak bikinlah. Sikit-sikit dimaafkan. Kita ni banyak waswah. Orang Melayu. Jadi basuh sapu atas kasut begitulah. Hadis kedua 35 menyatakan bahawa syarat menyapu atas sepatu atas kasut itu ialah kaki mestilah suci dikala kita memakainya. Ada air semayadah masa kita pakai kasut tu, pakai stocking kasut tu dalam keadaan ada air semayadah. Okey, perbahasan kedua. Malik Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahawa kita boleh menyapu bahagian atas sepatu atau kasut jika kita memakai sepatu, maka kasut, kedua-dua kaki kita dalam keadaan suci. Mereka masukkan yang suci kaki di sini ialah suci dari hadas. Memakainya sudah berwuduk atau sudah mandi. Mereka berpendapat, mandi itulah, mandi sunat ke mandi wajib. Mereka berpendapat bahawa kita harus memakai sepatu sudah kedua belah kaki kita suci. Mesti nak pakai dalam keadaan suci lah. Sesudah sempurna berwuduk maksudnya atau sudah sempurna mandi lah. Kata Abu Hanifah, Sufyan, Yahya ibn Adam, Al-Auzani, Abu Thawr dan Abu Daud, kita boleh menyapu bahagian atas sepatu atau kasut tu asal saja kita memakainya sudah kaki disucikan sewaktu berwuduk serupa lah. Para ulama ada yang mensyaratkan lagi, tambahan lagi supaya sepatu itu tidak pecah atau tidak berlubang. Ada tambahan lagi supaya kuat lah. Menurut pendapat Sufyan Al-Thawri, Daud Abu Thawr, Ishaq, Yazid Ibn Harun, tidak ada keberatan sepatu yang berlubang atau pecah selama masih terpakai di kaki. Kasut askar dan lubang sikit maafkan lah. Tambah ada stocking pun boleh sangat lah. Boleh sangat sapu atas kasut askar tu. Susah nak pecat, nak buat dah. Orang tak boleh perang macam tu dah. Jadi kena ajar sapu atas kasut askar. Tak payah pecat kasut. Semaya dalam keadaan pakai kasutnya. Poin ketiga dia, kebanyakan para ulama memasukkan dengan suci ialah suci dari hadas. Daud Ibn Ali menghendaki dengan suci dari najasah. Hadis sebut tu suci daripada najis. Tapi semua ulama lain kata suci dari hadas. Nabi kata dia pakai kasut dalam keadaan suci dah. Faham yang kita perolehi dari sabda Nabi SAW, saya memakainya dalam keadaan kaki saya suci, ialah bahawa suci yang dimaksudkan adalah suci dari najasah. Kalau dimasukkan dengan suci dari hadas, tentulah Nabi mengatakan bahawa saya memakainya dalam keadaan diri saya suci. Dia faham gitulah. Kita tak faham gitulah. Secara umum jumhur ulama fahamnya memang suci daripada hadas. Nabi suci. Bukan suci daripada najasah. Jatuh dah. Okey, masalah ke-121. Tadi perbahasan tadi boleh rujuk Al-Muntaqa jilid 1 muka 110, Nailul Awtar jilid 1 muka 227, Al-Mughni jilid 1 muka 303, Al-Muhalla jilid 2 muka 80. Okey, masalah ke-121. Lama tempoh yang boleh terus menyapu bahagian atas sepatu. Mana tempoh dibenarkan sapu atas sepatu. Hadis ke-236 An Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala amarna yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an namsaha 'ala al-khuffaini idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin salasan
idza safarna wa yawman wa lailatan idza aqamna wala nakhla'huma min gha'itin wala baulin wala naumin wala nakhla'uhuma illa min janabatin. Rawahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah. Okey, hadis kedua 36 dari Safwan Ibn Asar radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami menyapu bahagian atas dua sepatu, dua kasut tu apabila sewaktu memakainya kami dalam keadaan suci. Terus menerus hingga 3 hari lamanya bila kami dalam perjalanan dah. Dan sehari semalam lamanya bila kami di kampung. Kami tidak membuka kasut dan sepatu ketika buang air besar, buang air kecil ataupun ketika tidur tu pakai juga. Kami tidak mencabutnya terkecuali ketika janabah. Janabah tu perlu mandi wajib, kena pecahlah hadir rahmat. Hadis ke-237 an Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu qala innahu su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an mashil khuffaini faqala lil musafiri thalathatu ayyamin wa layaliyuhinna lil muqimi yawmun wa lailatun. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis ke-237 dari Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu menerangkan bahawasanya telah pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyapu dua muzah, dua sepatu, dua kasut. Maka Nabi SAW menjawab untuk musafir 3 hari 3 malam. Untuk orang-orang di kampung bermukim tu sehari semalam. Hadis Ahmad dan Abu Daud. Okey, poin pertama perbahasannya. Hadis ke-236 At-Tirmizi berkata hadis ini sahih. Al-Khattabi berpendapat demikian juga. Hadis ke-237 kata Tirmizi hadis ini sahih. Kata Abu Daud diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan dari Ibrahim At-Taimi bahawa di akhir hadis ini ada perkataan sekiranya kami minta tambah tempoh itu tentulah Nabi SAW menambahkannya. Kedua hadis ini menyatakan bahawa kadar lama kita terus-menerus boleh menyapu sepatu sudah kita memakaikannya iaitu 3 hari 3 malam bagi orang yang dalam perjalanan dan sehari semalam oleh orang yang bermukim berdiam di kampung. Kalau sudah cukup tempoh mestilah dibuka kembali dan membasuh kaki. Poin kedua dah. Kata At-Tirmizi, kebanyakan ahli ilmu menetapkan tentang kadar waktu untuk menyapu sepatu. Malik dan Al-Lais tidak membataskan waktu lah. Tapi ikut hadis ni, kena ada lah 3 hari dah. Kata An-Nasai boleh terus menyapu bagi orang tidak dalam perjalanan sebanyak 5 solat sahaja. Tak ikut hadis ni. Sedangkan dalam perjalanan 15 solat. 15 solat 3 hari, serupa lah. Sehari. Cuma disebut dia ganti dengan 5 solat lah. Kata Ibn Hazm, apabila telah selewat waktu tersebut di atas, maka Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i menyuruh mereka membuka sepatu dan membasuh kaki dikala berwuduk. Habis tempoh sehari semalam. Cuma nak start bila berdebah lah. Secara umumnya start je batal semalam lah. Dalam keadaan pakai kasut lah. Kata Ibrahim An-Nakhai, Al-Hasan Basri, Ibn Abi Layla dan Daud boleh terus solat selagi wuduknya yang sudah diambil sebelum sampai tempoh waktu itu belum batal. Inilah pendapat yang harus dipegang. Masa bercukup 3 hari tu. Bukan start je pakai dah. Start je batal tu. Nah. Tepu lah. Lepas ni lah. Hitungan sehari semalam itu ialah dimulai sejak ia boleh menyapu atasnya. Sampai sudah batal dari wuduk yang diambil sebelum memakainya. Jadi kita kira sehari semalam tu macam mana? Sejak boleh sapu atasnya. Dah, start je batal semaya lah. Bukan start batal semaya, start je sapu atas khuf tu. Baru kira sehari semalam, baru start lah. Sampai sudah batal dari wuduk yang diambil sebelum memakainya. Dah. Jadi, sampailah. Dah. Setakat tu lah. Okay, kata Abu Hanifah, Syafi'i dan Al-Thawri mulai menghitungnya sejak dari berhadas. Sudah memakainya sewaktu telah berwuduk itu. Jadi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Al-Thawri bukan start ambil air semaya dan sapu atas khuf. Tapi start batal ketuk ni. Kecil berok kan batal wuduk tu masa tu. Setelah bermulanya kehitungan 3 hari ataupun sehari semalam. Kata Ahmad, ia memperkirakannya dari mula ia menyapunya. Start sapu tu baru kira dah. Kata Imam Ahmad. Kata Ibn Hazm, bila seorang berhadas dan ingin berwuduk, padahal keizinan menyapu sepatunya belum sampai habis tempohnya, maka ia tidak dibenarkan hanya membuka sebelah sepatunya saja.
Tetapi harus membuka kedua-dua sepatu tersebut sebab tidak boleh lagi menyapu atas sebelah sepatu saja. Sudah dibuka barulah dipakai kembali setelah selesai berwuduk kembali. Demikianlah faham Sufyan Ats-Tsauri. Jadi dia kena basuh semua sekali baru boleh pakai, bukan basuh kaki kanan pakai kasut, kaki kiri baru pakai kasut. Ya. Ginilah dia setengah tu ambil semaya tinggal buka kaki kanan sapu. Basuh. Pakai lalu tu. Pecah kaki kiri, basuh. Pakai lalu. Jadi tak bunyi maksudnya. Dia kata supaya pakai perhabis. Maksudnya pecah kasut dua-dua, ambil semaya belakang sampai kaki sudah baru boleh pakai kasut dah. Tu kata Ibn Hazm dah. Begitu juga sefaham Sufyan Ats-Tsauri. Okey, kata Syafi'i, kalau ia akan membuka sepatunya maka harus dibuka kedua-duanya. Mesti buka kedua-dua lah. Tak boleh hanya membuka sebelah saja basuh kakinya. Selanjutnya ia harus membasuh kakinya walaupun ia belum berhadas. Jadi walaupun belum berhadas pun kena basuh lah. Buka sebelah tak boleh, basuh belakang. Apabila seorang memakai sepatunya di rumahnya tidak berpergian, kemudian sebelum habis 1 hari 1 malam dari waktu yang dibolehkan melepaskannya, ia bersafar. Biasa mungkin tiba bersafar. Maka waktu itu dibolehkan baginya untuk mencukupkan sepakai sepatunya selama 3 hari 3 malam. Bila Imam Malik menyapu sepatunya sewaktu di dalam safar, kemudian ia pulang ke kampungnya sudah 2 hari 2 malam dalam safar, maka ia hendaknya menyapu untuk sehari semalam saja lagi. Gitulah lebih kurang. Okay, perbahasan ketiga. Menurut penelitian kami bahawa Malik yang tidak membataskan waktu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Al-Jadali dari Khuzamah Ibn Thabit. Al-Jadali dipercayai oleh Ahmad dan Ibn Ma'in walaupun didaifkan oleh Ibn Sa'ad. Alasan Ibn Sa'ad mendaifkannya lemah dan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Asad Ibn Musa yang dipercayai oleh An-Nasa'i, Al-Ajali dan Al-Bazar. Ini perbahasan ilmu rijal lah. Dia khilaf kata ni kata sahih fiqh, ni kata dhaif. Menurut penelitian kami hadis yang dipegang oleh Malik sahih sanadnya. Alasan Malik bukan hadis Ubay Ibnu Imrah yang dikemukakan pengarang Bidayatul Mujtahid yang memanglah dhaif. Hadis tu memang dhaif. Hadis lain pakai bukan hadis Ubay bin Imrah. Lantaran itu menurut penelitian kami faham Malik boleh dipegang. Istimewa bila diingat bahawa ada segolongan para sahabat yang tidak membataskan waktunya, iaitu Anas bin Malik. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Ad-Daraqutni dan Mustadrak Al-Hakim dari Maimunah Al-Hilaliyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh pakai tak batas waktu, tak batas waktu, tapi kita kira jumhur ulama lah. Selamat 3 hari 3 malam musafir, sehari semalam bagi orang yang bermukim untuk boleh sapu atas kasut atas tokinya. Okay, boleh rujuk Al-Muntaqa jilid 1 muka surat 112, Naul Al-Athar jilid 1 muka surat 230, Al-Muhalla jilid 2 muka surat 87, 94, 97, 102, 105, Bidayatul Mujtahid jilid 1 muka surat 18, Sunan Abu Daud jilid 1 muka surat 25, Sunan Bahaqi jilid 1 muka surat 279 hingga 230, Nasbur Rayah jilid 1 muka surat 93 hingga 94, Sunan At-Tirmizi jilid 1 muka surat 21, Sunan Ibn Majah. Itu rujukan dia dah. Okey, kita pergi pada ngelah bab ni. Masalah ke-122, bahagian yang disapu dari sepatu. Nak sapu kat mana dah? Hadis ke-238 an Abdi Khairin radhiyallahu anhu qala inna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khufi awla bil mashi min a'lahu. Wa laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi rawahu Abu Daud wa Ad-Darqutni. Hadis ke-238 dari Abdul Khair radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Ali bin Abi Talib berkata, sekiranya agama itu menurut fikiran dan pendapat. Bir ra'yi ikut perasaan, ikut pemikir masing-masing. Tentulah telapak sepatu tempat kasut tu lebih patut disapu bahagian bawahnya daripada bahagian atasnya. Tapi saya lihat Rasulullah SAW menyapu atas belakang sepatunya. Maksudnya bukan belakang tu, maksud atas lah, bahagian atas kaki dah. Bukan bahagian tapak kaki. Hadis Abu Daud dan Daraqutni. Okey, perbahasan pertama, hadis ke-238 tersebut kata Al-Hafiz dalam Bulughul Maram, isnad hadis ni hasan. Hafiz Ibn Hajar kata hasan. Dalam Al-Talkhis Al-Habir beliau tegaskan hadis tu sahih, kuat dah. Hadis ini menyatakan bahawa yang disapu dari sepatu adalah bahagian belakangnya, bahagian atasnya lah, bukan bahagian bawah tapak kaki, bukan dah. Dan telapaknya bukan dah. Bahagian atas saja.
Perbahasan kedua, kata Al-Thawri, Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Ahmad Ibn Hanbal yang disapu adalah bahagian belakang sepatu. Ini belakang pula pendapat kedua dah. Bukan bahagian atas tapak kaki. Malik Asy-Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahawa yang disapu itu belakang sepatu dan telapaknya dah. Atas kaki lah. Atas kaki dan tapak kaki disapu juga. Macam Imam Ghazali katalah. Selain pada itu, Malik dan Asy-Syafi'i menyapu bahagian belakangnya saja sah. Dia kata pada sapu alat atas sajalah. Pada dah tak payah belakang, payah tapak tak payah. Kata Malik, apabila kita menyapu telapaknya saja dan belakangnya saja tidak, belakangnya tidak, maka tidak sah. Dah. Dia sapu alat atas baru sah. Tak tapak tu sapu pun tak apa, tak sapu pun tak apa dah. Kata Asy-Syaukani, apabila hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini dikumpulkan, maka natijah yang dihasilkan adalah bahawa Nabi pernah menyapu tapak kaki dan belakang sepatunya. Pernah belakangnya saja, pernah menyapu bawahnya saja, walhasil semuanya itu sunnah. Asy-Syaukani kata boleh berlaku. Tak sapu mana pun dah. Sebagai isyarat saja dah. Kata para ulama, cara menyapu sepatu ada dua macam. Ada dua cara untuk sapu khuf, sapu kasutnya. Okey, pertama sesudah kita membenamkan tangan ke dalam air, kita letakkanlah telapak tangan kiri di bawah tumit sepatu. Ujung lah. Bawah tumit, tapak kaki lah. Dan telapak tangan kanan di atas sepatu. Dah. Telapak tangan kiri di bawah tumit sepatu. Dah. Dan telapak tangan kanan di atas sepatu. Atau di hujung jari-jari kaki dah. Atau hujung jari kaki. Maka tangan kiri ditarik ke hujung anak-anak jari kaki. Sedangkan tangan kanan ditarik ke betis. Dah. Demikianlah cara menurut Imam Syafi'i. Jadi ni macam Imam Ghazali sebut. Itu alat atas tu tarik daripada atas pergi ke sepapan betis. Ni daripada tapak kaki ni. Tumit belakang tu tarik pergi ke depan jari dah. Cara kedua, menyapu belakang sepatu saja, alat atas saja dah. Jadi sebagaimana dikendaki oleh hadis Ali. Demikianlah cara menurut mazhab Ahmad pada sekali sapu alat atas. Perbahasan ketiga, hadis-hadis yang menunjukkan bahawa yang disapu itu telapak sepatu adalah dhaif. Tapak kaki dhaif. Sesungguhnya tidak ada hadis yang menerangkan keadaan yang mesti disapu itu, kerana itu para sarjana, para ulama-ulama ada yang mengatakan sebesar 3 anak jari saja pun cukup, dan ada yang mengatakan sebesar 1 jari pun cukup. Syaratnya lah. Tarik itu pada dengan 1 jari pun tak apa. 2 jari, 3 jari pun tak apa. Sekadar syarat. Menurut zahir hadis, asal telah disapu belakangnya itu saja pun, walaupun tidak ada kadar ukurannya pun tak apa dia. Bukan rata je. Ini sebagai isyarat saja. Rujuk Al-Muntaqa jilid 1 mushaf 12, dan Al-Athar jilid 1 mushaf 213 hingga 232, Bulughul Maram jilid 4 Subulus Salam jilid 1 mushaf 74 hingga 75. Wallahu a'lam. Habislah perbahasan kita dalam bab hukum wudu. Lepas ni kita akan masuk perkara batal wudu dah. Bab ke-9 lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.